Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hormati tuan-tuan dan puan, hormati Allah Subhanahu wa taala. Yang lepas saya telah menceritakan berkaitan dengan bab talak. Yang pertama iaitu saya masuk talak dan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Di sana supaya kita ini sentiasa berhati-hati dengan lafaz-lafaz talak yang telah saya terangkan, iaitu mempunyai dua lafaz, iaitu lafaz soreh dan juga lafaz kinayah, di mana dari situ membabitkan kepada kedua pasang suami isteri supaya mereka ini berjaga-jaga dengan lafaz-lafaz yang telah disebutkan di dalam perhubungan antara suami dan juga isteri. Dan juga saya juga telah menyebutkan beberapa kes dan juga permasalahan selepas berlakunya perceraian, oleh kerana di situ di dalam perintah kurang dalam beberapa perkara berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan penjagaan anak dan juga yang lain-lain, sehinggalah selepas perceraian itu tidak berlakunya menyelesaikan masalah, malah selepas perceraian berlakunya masalah yang lain. Maka sebab itu apa yang telah saya sebutkan beberapa perkara di dalam yang pertama, iaitu supaya semasa melakukan permohonan perceraian itu, maka pihak-pihak yang terbabit dalam menteliti sebelum mahkamah mengeluarkan satu perintah perceraian, supaya suami dan isteri mendapat hak-hak masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan, pada hari ini saya menyambung untuk episod yang kedua ini dalam bab talak lagi, masih lagi dalam bab talak, iaitu saya akan menyentuh bahagian talak, bagian talak, di mana talak itu mempunyai tiga bahagian. Pertamanya talak sunni, yang kedua talak bid'ah, dan yang ketiga talak tidak sunni dan juga tidak bid'ah. Apa itu talak sunni? Iaitu orang yang telah ataupun berlakunya perceraian dalam keadaan isteri itu suci, diberi haid dan nifas, dan suami tidak menyetubuhinya semasa dia suci. Itu maksudnya talak sunni. Maksudnya suami melafazkan talak atau menceraikan isterinya dalam keadaan isteri suci dari haid dan juga nifas, dan suami tidak menyetubuhinya ketika semasa isteri itu suci. Dan ini berlaku biasanya di dalam mahkamah, di mana perceraian ataupun suami melafazkan talak di depan hakim ataupun di dalam mahkamah, di mana hakim menasihatkan supaya suami itu menjatuhkan talak dengan talak satu, dan sebelum itu isteri dipastikan supaya akan ditanya adakah dia suci atau tidak ketika itu, pada hari itu. Sekiranya suci dari haid, maka kebiasaannya suami akan dinasihatkan oleh hakim untuk menjatuhkan atau melafazkan talak. Dan sekiranya isteri tidak suci pada hari itu, dan hakim akan menyuruh atau menangguhkan perceraian pada hari itu pada tarikh yang lain selepas isteri suci daripada haid. Ini biasanya akan berlaku di dalam perceraian ketika di dalam mahkamah. Talak bid'ah iaitu isteri telah disetubuhi oleh suami dan diceraikan dalam keadaan haid atau nifas,
atau diceraikan dalam keadaan suci tetapi suami telah menyetubuhinya semasa suci itu. Ini dipanggil talak bid'i. Iaitu, saya ulangi, suami telah menyetubuhi isteri dan diceraikan dalam keadaan haid dan nifas, dan juga ataupun diceraikan dalam keadaan suci tetapi ketika suci itu suami telah menyetubuhi isteri, maka ini dipanggil talak bid'i. Dan biasa berlakunya kes-kes ini berlaku ketika suami melapaskan talak ketika di luar mahkamah. Biasanya berlaku berlaku begini, kerana ketika itu bertengkar, marah, bergaduh, tak ada suami akan tanya kau ni suci ke, kau ni uzur ke tak uzur ke. Biasanya tidak akan berlaku begitu dalam keadaan emosi. Maka ketika itu dia telah melapaskan lapas talak kepada isteri. Apabila diadukan ke mahkamah dan ketika itu disabitkan akan perceraian itu oleh mahkamah, dalam keadaan ketika itu bila ditanya kepada isteri ketika itu kamu suci ataupun tidak suci, isteri kata dia dalam keadaan uzur, ataupun suci tapi dalam ketika suci sehari atau 2 hari sebelum berlakunya perceraian itu atau melapas yang dilapaskan talak pada hari itu, dia telah menyetubuhi isteri. Maka ini dipanggil talak bid'i. Talak tidak bid'i dan juga tidak sunni, iaitu isteri diceraikan keadaan masih kecil lagi, maksudnya belum balik lagi, belum ada haid lagi, dan tidak pernah datang haid. Isteri yang tak pernah datang haid, atau diceraikan dalam keadaan isteri sudah putus haid, sudah dalam menopause mungkin, ataupun telah tua, ataupun diceraikan dalam keadaan isteri itu hamil, yang telah dipastikan kehamilannya itu telah dipastikan mungkin dalam 4 bulan, 3 ataupun 4 bulan ke atas, atau diceraikan dalam keadaan belum pernah disetubuhi semenjak akad nikah. Tak, maksudnya isterinya itu tak pernah dia disetubuh. Selepas akad nikah tak pernah disetubuhi oleh antara suami isteri. Ataupun berlakunya perceraian kerana sebab khulaq, iaitu tebus talak. Itu tebus talak. Maksudnya ini dipanggil tidak sunni dan juga tidak bid'i. Apa masalah kita berkaitan dengan talak sunni ataupun talak bid'i ataupun talak tidak sunni dan tidak bid'i? Di situ adanya hukum di dalam hukum syarak, di mana tidak talak sunni ini harus bagi talak sunni ini. Sebab apa? Sebab talak sunni ini talak keadaan dijatuhkan talak kepada isteri. Isteri itu tidak haid dan juga tidak nifas, dan juga isteri yang suci tidak disetubuhi. Dan ini adalah bertepatan dengan kehendak syariah atau kehendak hukum syarak. Tuan-tuan, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kamu dan umatmu mahu menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya. Maksudnya apabila telah diceraikan isteri itu dalam keadaan suci dan tidak disetubuhi, maka dia telah mulakan iddahnya itu bermula daripada masa haid yang akan datang. Maksudnya tidak melambatkan masa iddah isteri.
tidak melambatkan masa iddah isteri apabila di berlakunya perceraian itu ketika isteri telah suci. Sebab itu adalah talak sunni ini yang dituntut oleh syarak. Maksudnya harus, hukumnya harus. Talak bid'i hukumnya adalah haram, walaupun berlaku juga akan jatuh juga akan talak, tapi hukumnya haram. Sebab apa haram? Seorang dia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka akan berlakunya masa iddah yang panjang. Maka akan bermulanya iddah isteri itu selepas dia haid yang akan datang. Itu menjadikan melanjutkan atau memanjangkan iddah isteri. Jadi di sini maksudnya Islam itu tidak menggalakkan kita ini menganiaya mana-mana pihak. Tidak menganiaya mana-mana pihak. Walaupun kita tak suka, tapi kita memudahkan. Dilakukan dengan cara yang paling baik. Sebab itu dia diharamkan. Kerana dengan talak bid'i ini akan memanjangkan iddah isteri. Masa yang panjang. Sebab itu hukumnya haram. Talak tidak sunni dan juga tidak bid'i, ini juga berlaku juga akan talak dan harus disegi syarak dan juga tidak haram. Kerana talak bukan sunni dan juga bukan bid'i ini, itu seorang lelaki yang mengawini budak kecil mungkinnya yang belum haid ataupun tidak pernah haid. Maksudnya semua kiraan itu adalah kira mengikut bulan terus. Maksudnya tidak dikira mengikut 3 kuruk, tuan-tuan. Ataupun orang yang isteri yang telah mengandung, maka bila saja dia bersalin maka habislah iddahnya. Begitu juga tentang khulu'. Maksudnya isteri menuntut isteri menebus talak. Bab ini nanti akan saya terangkan secara khusus dalam bab khulu', itu tebus talak. Di mana tebus talak ini maksudnya tidak di situ maksudnya tidak ada terkesan kepada isteri. Tidak ada terkesan kepada isteri, sebab isteri yang menunaikan atau isteri mengikut kehendak isteri. Maksudnya isteri rela atau isteri rela ketika itu, maka maksudnya dia telah redha dengan apa yang berlaku perceraian itu. Sama ada dia haid ke nifas ke ataupun dia suci tak suci, dia tak ada isu, tak ada masalah pada tu. Sebab apa? Dia sendiri yang tebus talak. Jadi sebab itu tidak ada istilah dipanggil penganiayaan di situ. Sebab apa? Kerana isteri rela atau redha dengan kehendak isteri itu sendiri berlakunya perceraian. Itu khulu'. Sebab itu dia tidak dipanggil tidak talak sunni, juga tidak talak bid'i, bab khulu' ini. Jadi tuan-tuan, itu berkaitan dengan bahagian talak. Ada isu ataupun ada kes, ada persoalan bagaimana pula kiranya suami yang mabuk. Suami yang mabuk. Suami telah melafazkan lafaz talak kepada isterinya dalam keadaan dia mabuk. Dalam hukum syarak, orang yang mabuk, iaitu pun orang yang maksudnya tidak boleh
akal tidak boleh mengurus dirinya ataupun dia telah hilang akal dengan sebab mabuk, dalam hukum syarak sekiranya mabuk itu disebabkan ubat yang mesti dia gunakan, dan dia mabuk selepas dia makan saja dia mabuk, maksudnya mabuk hilang akal terus, dia lupa apa, dia tak tahu apa yang dia buat, mungkin macam orang mengigau sebab dia makan ubat dan ataupun sebagainya, ataupun dia dipaksa dengan hutan, so meminum sesuatu minuman keras ataupun sesuatu yang boleh memabukkan, ataupun dipaksa makan sesuatu yang boleh menghilangkan akal di dadah ataupun sebagainya. Jadi dalam hukum syarak sekiranya berlaku yang seperti ini, mabuk yang seperti ini, kerana ubat, kerana dipaksa makan, minum sesuatu yang boleh menjadi mabuk atau menghilang akal, ataupun dipaksa minum minuman arak, maka sekiranya berlaku begini dalam hukum syarak, walaupun suami melafazkan dengan lafaz talak ataupun sama ada soreh, dengan lafaz soreh pun, ketika itu maka dalam hukum syarak dia tidak jatuh talak, dikira tidak jatuh talak. Kerana apa? Kerana ketika itu dia tidak berakal dengan sebab sesuatu yang ada elah ataupun ada sebab, mengikut hukum syarak kerana ada keuzuran, dipaksa ataupun minum sesuatu yang membuatkan sampai minum ubat membuatkan dia hilang akal, ataupun dipaksa sehingga kan meminum sesuatu ataupun makanan sehingga dia hilang akal, maka itu elah ataupun sebab keuzuran, jadikan tidak jatuhnya talak walaupun suami telah melafazkan talak. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'ul qalam 'anil salasah 'anil naimi hatta yastaqiza wa 'anil sabiy hatta yahtalim wa 'anil majnun hatta yaqil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut akan terangkat kalam itu ataupun taklif itu, tanggungjawab itu, ataupun istilah yang lebih mudah, maksudnya malaikat tak catat apa yang dilakukan, apa dia pada 3 perkara ataupun 3 golongan, iaitu orang yang tidur sehingga dia terjaga, kanak-kanak sehingga dia balik, dan juga orang yang gila ataupun hilang akal ataupun dalam keadaan mabuk, maksudnya akal tidak boleh beroperasi secara normal sehinggalah dia kembali berakal, tuan-tuan. Maka itu ada sebab elah ataupun sebab syarak. Tapi sekiranya dia mabuk dengan pilihannya sendiri, memang dia pergi kedai, beli beli bir, minum balik, masuk rumah, ada je tak kena isteri buat, dalam keadaan dia mabuk itu, dia terus melapaskan talak kepada isteri. Selepas itu bila dia sedar, isteri kata, awak tadi telah melapaskan talak kepada saya. Dia kata, saya? Mana saya tahu? Saya tak tahu pun, tak ada pun. Walaupun dia kata tak ada, kalau begitu hendaklah pergi ke mahkamah dan membuat pengesahan lafaz syar'i di mahkamah dengan menyatakan bahawa suami telah menyatakan lafaz talak, walaupun ketika itu dia sedang mabuk. Maka bila ditanya mabuk tu sebab macam mana boleh mabuk, dia kata memang dia pergi minum arak, dia pergi beli ke dekat 7-Eleven ke, dia pergi mana ke, beli dan dia minum, dan ketika itu bila dia balik dia tak sedar bahawa rupanya dia telah melapaskan lafaz talak. Maka ketika itu sekiranya sabit mengikut pengesahan yang telah dilapaskan, maka hakim akan menjatuhkan talak, maksud mengesahkan talak itu. Dari mengikut hukum syarak maka tetap jatuh, maka dia jatuh. Mengikut hukum syarak dia adalah jatuh walaupun dia mabuk. Sebab apa? Sebab mabuk itu dengan sebab pilihannya sendiri. Dia yang pilih
tak ada orang paksa untuk beli, tak ada orang paksa untuk minum arak itu, ataupun tak ada orang paksa dia kena dadah dan sebagainya. Tak ada orang paksa dia atas kerelaan dia sendiri yang mencari ataupun yang usaha dia sendiri menjadikan dia hilang akal. Maka selepas itu dia telah melapaskan talak kepada isterinya, maka mengikut hukum syarak jatuh talak, tetap juga jatuh talak. Jadi tuan-tuan, sebab itu tidak ada alasan sesuka hati untuk kita ni melepaskan diri. Sebagaimana saya sebut yang lepas, kalau kita tipu, kita yang berdosa. Contohnya dia tipu, orang paksa dia minum dan sebagainya. Contohlah, dia sebenarnya tak tahu bila mabuk dia balik rumah, dia pun lepaskan talak. Sebenarnya tadi mabuk tadi tu sebab orang paksa dia kata. Itu kalau dia menipu, padahal memang dia sendiri beli, dia sendiri minum, tak ada orang paksa pun. Jadi tuan-tuan, itu dia yang menanggung dosanya. Maka sebab itu dalam hukum syarak akan sabitnya atau sahnya akan talak itu, pertamanya adalah akad nikah itu akad nikah yang sah. Maka jika sekiranya akad nikah yang tidak sah, maka bukan talak tak berlaku. Akad nikah pun tak berlaku, macam mana ada istilah talak. Sebab ada istilah talak ini berlaku dengan sebabnya adanya pernikahan yang sah. Sekiranya tak ada pernikahan yang sah, tiba-tiba aku talak kau ke apa dia kata, tak akan berlaku pun. Memang dah tak ada ikatan perkahwinan pun di antara mereka. Sekiranya perceraian itu tidak disabitkan sahnya mengikut hukum syarak. Dan juga kalau mengikut sebagaimana yang saya sebutkan yang lepas, maka mestilah didaftarkan. Perkahwinan itu mestilah didaftarkan. Barulah boleh mendaftar perceraian di mahkamah syariah. Sekiranya perceraian itu, pernikahan itu tidak didaftarkan di mana-mana negeri, di bawah perundangan undang-undang Islam, keluarga Islam, maka tidak boleh membuat permohonan di mahkamah. Sebab apa? Sebab pernikahan itu tidak didaftarkan di dalam Malaysia, di dalam negara Malaysia, tuan-tuan. Kalau bernikah di luar pun didaftarkan juga selepas itu, buat isbat, buat pendaftaran bila balik ke Malaysia. Jadi dia boleh mohon dengan sebab Seksyen 45 mesti didaftarkan mengikut undang-undang keluarga Islam negeri-negeri. Sekiranya tak daftar, macam mana? Maka hanyalah hukum syarak sajalah. Hukum syarak saja, dia tak boleh buat permohonan di mahkamah lah. Mahkamah tak boleh keluarkan sijil cerai lah. Pejabat agama tak boleh keluarkan sijil cerai lah. Mahkamah tak boleh keluarkan perintah pembubaran perkahwinan. Jadi kalau begitu, ikut hukum syarak ajalah. Ikut hukum syaraknya, tak perlu datang ke mahkamah, ke pejabat kadi dan sebagainya. Kemudian yang hendaklah perkahwinan itu, orang yang melepaskan itu waras. Tadi isunya orang yang mabuk, waras atau sempurna akalnya, sempurna akalnya. Tadi isu bab mabuk, orang yang gila dan sebagainya. Dan juga orang yang mempunyai kuasa untuk memilih. Dia kuasa untuk memilih, bukan dipaksa supaya menceraikan isterinya. Kalau dipaksa, tetap juga tidak berlaku perceraian, walaupun dia melepaskan, akan melepas cerai. Sebab itu disebut oleh Rasulullah SAW, la talaq wala ataqa fi iqlaq. Tidak sah talak dan tidak sah membebaskan hamba dengan sebab keadaan dipaksa dan keadaan paksaan. Jadi tidak, kalau berlaku juga paksaan, maka tidak jatuh akan talak.
Begitu juga dalam bab ini, dalam bab ada kuasa untuk memilih ini, apa dia, bab main-main dan menggurau-gurau, main-main dan gurau-gurau, suka bergurau ataupun main-main, dibuat mainnya, kata talak, tak boleh tuan-tuan. Sekiranya dia melafazkan dengan lafaz talak, dengan lafaz soreh, maka walaupun gurauan ataupun mainan atau main tetap jatuh talak. Situ Rasulullah SAW telah memberi amaran kepada kita yang disebut oleh Rasulullah SAW, salasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talak wa ruja'. 3 perkara yang jika dilakukan secara bersungguh-sungguh akan berlaku, dan jika dilakukan cara main-main juga akan berlaku. Apa dia? Nikah, talak dan juga rujuk. Betul-betul sungguh-sungguh pun dia akan jadi, main-main gurau-gurau pun dia akan jadi. Nikah, gurau-gurau pun betul-betul pun jadi, gurau-gurau pun jadi. Cukup syarat ada suami, ada lelaki, ada perempuan, ada wali, ada saksi. Walaupun gurau, seorang wali bapa, dia cakap dengan kita, aku nikahkan anak aku dengan kau, mas kahwin RM1 dia. Yang lelaki pun cakap, aku terima. 2 orang yang sama-sama mengeteh dengan dia, minum dengan dia, dengar. Ada 2 saksi, dengar. Jadi, maka dikira sah nikahannya. Aku main-main lagi, dia kata, tak ada, aku dah terima tadi, dah dijak kabul dah. Walaupun bapak dia tadi main aja semuanya. Juga talak pun sama juga. Walaupun gurau, saya gurau je, saya tengah suka-suka gurau, tak boleh. Kalau dia lafaz soreh di situ, maka tidak boleh, tetap juga dah